أجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muka surat 458. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqada qaumul ahdi al-ahda illa ibtalahumullahu ta'ala bil qatli wa la zaharat fahishatun fi qaumin illa sallallahu alaihimul maut wala man'a qaumun az-zakah illa habasallahu anhumul matar." Tiada suatu kaum yang menyalahi janji melainkan diuji Allah dengan pembunuhan, dan tiada tersebar dalam suatu kaum pelacuran melainkan Allah Ta'ala uji mereka dengan banyaknya kematian, dan tiada menolak zakat suatu kaum melainkan Allah Ta'ala tahan daripada mereka hujan. Ini Nabi kata, kalau satu kaum tu dia menyalahi janji banyak, maka dia akan diuji oleh Allah Ta'ala. Result dia, keputusan dia ialah pembunuhan banyak. Ya, ini munasabah lah. Buat satu benda ada perjanjian, kan? Katakanlah orang beli kereta, ada yang jenis beli kereta tak tukar nama, ada kan? Yang jenis tak tukar nama, kes sambung bayar. Ya, maknanya mula-mula buat perjanjian. Okey, maknanya bila sambung bayar, habis bayar ni kita tukar nama. Ya. Yang belah kawan yang membeli ni tak tukar nama sebab dia mungkin ada masalah bank. Ya, nak buat pinjaman ada masalah, tapi nak bayar sebulan 1,000 sebulan tak ada masalah. Ya. Ayat tak ayat cari. Yang menjual tu pula dia ada masalah nak membayar. Ya, mula-mula beli tu rasa boleh bayar 1,000 sebulan. Separuh jalan tak boleh. Ya, masalah kerja ke apa benda. Maka cari pembeli. Jadi dua jenis manusia ni bertemu, lalu setujulah buat jual beli kereta. Dan bila buat jual beli kereta, buat satu perjanjian. Bila saya habis bayar, kita tukar nama. Jadi penjual pun setuju. Ya. Okay, dengan agreement apa semualah. Kalau kena saman, zaman saya bayar. Zaman awak, hak beli ni awak bayar. Cantik agreement. Tapi tuan-tuan, mungkin di sana ada yang memang niat tak baik, ataupun dia terdesak ke apa benda, ataupun lain-lain faktor. Akhirnya bila habis bayar tak tukar nama. Ya. Nama tidak ditukar. Boleh jadi faktornya apa dia? Penjual asalnya mati. Ya. Anak-anak pula dia kata, saya tak tahu itu ayah yang buat. Kereta pula cantik. Ya tak? Kan rekod ke, BMW ke. Ya. Jadi dah menyalahi janji dah. Yang itu kadang-kadang berlakunya kes pukul ke, bunuh dan sebagainya, ya, yang berakhir dengan pembunuhan. Ya. Jadi banyak janji-janji, sama ada melibatkan individu ataupun antara perjanjian kerajaan, macam kes Petronas ke, mana-mana minyak yang ditemui dalam satu negeri, maka hendaklah dibayar royalti kepada negeri tersebut. Ya. Tiba-tiba tak dibayar. Ya. Jadi itu perjanjian peringkat kerajaan. Peringkat individu ni yang kadang-kadang ada masalah sikit, yang melibatkan pembunuhan. Baik. Yang keduanya, pelacuran. Kalau berleluasa sangat, berleluasa pelacuran berlaku, maka Allah Ta'ala uji dengan kematian. Ya. Mati antaranya apa dia? Tentunya budak. Bila adanya pelacuran ataupun orang panggil perzinaan secara berleluasa, maka keluar anak bunuh. Ya. Buang ikut dalam tu sampah ke apa benda. Itu dia. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak uji Allah Ta'ala kepada mereka yang menolak zakat
Allah Ta'ala akan tahan daripada mereka hujan, ya, maknanya rezeki. Hujan ini dia bukan setakat nak air, tetapi dia juga nak menyuburkan tanaman, ya. Dan juga bukan setakat nak menyuburkan tanaman, tapi kalau tak ada hujan mungkin mari jerbu. Itu dia punya efek dia. Sebab tu kita tengok tahan hujan, tak ada masalah apa ni tahan hujan. Tapi kesan daripada tahan hujan itu terhadap makanan, penyediaan makanan, terhadap udara, ya, dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda yang seperti ini berlaku bila zakat itu ditolak. Dan dia sebut di sini mana'a qaumun. Mana'a dia berbeza dengan tolak dengan menegah ataupun mencegah dengan dia tak bayar tanpa orang panggil kesedaran. Sebab tu kesedaran kena bagi. Bila dah bagi kesedaran, dia akan timbul orang tolak ataupun macam mana, ya. Jadi tolak dengan tak nak ni, tak nak kerana tak tahu. Ada orang tak tahu. Zakat-zakat ni, zakat yang fitrah saya tak unsing. Zakat yang menega simpanan emas banyak, ramai orang ni. Orang kaya simpan emas banyak, dia tak tahu apa benda pun, ya. Bini dia tak tahu, suami pun tak tahu. Orang lain memanglah tak tahu simpanan dia banyak mana, emas dia banyak mana. Ni suami isteri ni, bila tak tahu dia biar zakat tak keluar, ya. Jadi yang ini yang kita yang kita nak ambil kira, nak beritahu pada mereka bahawa zakat kena keluar. Lepas dia tahu zakat kena keluar, baru ada action dia, aksi dia. Apa dia aksi dia? Sama ada dia malas bayar ataupun dia memang dia kata apa sini zakat-zakat ni. Kalau dah lagu tu timbul ayat yang seperti itu, itulah yang Allah Ta'ala akan tahan hujan, ya. Macam pelacuran. Pelacuran ni ada yang ataupun perzinaan. Ada yang perzinaan yang berlaku secara senyap-senyap, ya. Allah Ta'ala ni ingat tuan-tuan, apa jua kemaksiatan yang berlaku secara senyap-senyap, orang panggil boleh berkira lagi. Tapi bila dibuat secara terang-terangan, Allah Ta'ala kata minta maaf lah, ya. Allah Ta'ala akan tunjuk dia punya kekuasaan dia, ya. Sebab itu maknanya Allah Ta'ala yang maksiat senyap-senyap ni, Allah Ta'ala kira gini, awak tidak cabar aku, cuma awak kalah dengan kelemahan diri awak. Dan awak pula bukti awak tak nak cabar aku bila aku haram, dan awak buat juga benda tu, tapi buat benda tu kerana kelemahan diri awak, lemah iman dan sebagainya lah. Buktinya apa dia? Awak senyap, ya. Cuba juga, maknanya kalau boleh tak nak buat benda tu, tapi bila buat tutup. Aku pun memang tutup. Sebab tu nama aku ialah As-Sattar. Aku ni tukang tutup kejahatan orang. Tapi kalau orang tu buat secara terang-terangan, buka pula cerita ke orang lain, itu awak nak cabar aku, ya. Bila nak cabar aku, okey, kita pakat tunjuk kekuasaan. Awak sebagai manusia aku buat, engkau tunjuk. Maka aku sebagai Tuhan, aku akan tunjuk kekuasaan aku. Itu yang maknanya kaum Lut. Bila dibuat secara berleluasa, Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Baik. Satu ketika Nabi Musa berdoa air. Nabi Musa ke Isa berdoa minta hujan. Bila berdoa minta hujan, hujan tak turun, ya. Allah Ta'ala kata ada di kalangan kamu ni hak jenis buat maksiat, ya. Keluar dia, hujan turun. Baik. Jadi Nabi Isa pun beritahu Nabi Musa, beritahu, buat announcement, siapa di kalangan kamu ni buat maksiat, sila keluar daripada ini, daripada jemaah yang sedang berdoa tu. Tak ada seorang pun yang keluar. Buat semayang lagi, ya, minta hujan, turun pula dah. Nabi Musa pun dia boleh bercakap dengan Tuhan. Dia kata, Tuhan, bila engkau kata hujan tak turun ni, selepas berdoa tak turun juga ni, sebabnya ada orang yang buat maksiat, kan? Aku buat announcement supaya keluar, tak keluar-keluar. Semaya ajak lagi, kali kedua boleh turun pula, orang tak keluar, ya. Alasannya apa dia? Ada orang yang buat maksiat dalam majlis tu, ya. Doa tak naik ke langit lah, seolah begitu, ya. Tapi orang tak keluar. Kenapa keesokan hari, ya, ataupun selepas pada itu boleh keluar pula dalam keadaan orang tak keluar, ya, tak ada orang keluar, ya. Doa selepas pada itu hujan turun. Allah Ta'ala kata, dia kata di kalangan itu ada yang buat maksiat,
tapi dia menutup keaiban dia dan dia tak cerita ke orang, dan dia pun mohon ampun dan orang panggil istighfar pada aku terima dia punya tu dan tak ada masalah. Jadi pada masa itu seolah-olah tak ada orang yang berdosa, maka turunlah hujan. Jadi yang ini yang kita kena ingat ya. Jadi mana'a qaumun az-zakah ni, orang yang lawan zakat zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ya. Bila Nabi mati saja, zahir orang yang tak mau bayar zakat ya. Zahir orang yang tak mau bayar zakat. Lalu Sayyidina Abu Bakar perangi golongan tersebut ya. Sebab kalau dia sekadar kata orang dia malah senyap, orang tak ada siapa yang tahu dia keluar ke tak, cerita lain. Tapi bila ada penentangan tak mau keluar zakat bila Nabi mati, maka pada masa itu Sayyidina Umar terus Sayyidina Abu Bakar terus mengisytiharkan perang terhadap dia ya. Baik. Ad-Dhahhak dari An-Nazal bin Saburah berkata, tertulis di pintu syurga 3 baris, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baris pertama, ummah muznibah wa rabbun ghafur, umat yang berdosa, Tuhan yang Maha Pengampun. Itu baris kedua. Nombor 3, wajadna ma'amilna kami dapat apa yang kami belanjakan, sedekahkan. Kami dapat apa yang kami belanjakan dan berasa rugi terhadap apa yang kami tinggalkan. 3 baris ya. Jadi ini di pintu syurga lah ya. Nak ceritanya, golongan yang pertama orang ada kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang keduanya orang yang berdosa tapi Tuhan Maha Pengampun, minta ampun Allah Ta'ala terima. Dan yang ketiganya orang yang jenis belanja, walaupun dia ada berasa kadang-kadang nak belanja sedekah itu dia berasa rugi, tapi dia keluarkan juga ya. Umat yang pertama tadi walaupun dibuat dosa tapi dia minta ampun pada Allah ya. Kemudian baris yang pertama iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iaitulah orang yang mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Pegang dia tu kalimah ini, keyakinan ini sampai dia mati. Walaupun dia mati itu dalam keadaan berdosa, tapi kalimah ni menyebabkan macam mana pun dia akan masuk dalam syurga juga. Tinggal lagi hak kita belajar tu akhirnya masuk syurga. Tetapi sebelum masuk syurga tu direndam dalam neraka Allah Ta'ala sekejap, ataupun setahun, ataupun 2 tahun dan sebagainya, ikut kepada dosa yang dibuat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum.